A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'aththir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa khabar semua rakan media sosial saya yang dirahmati Allah, juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada mereka yang sudi menjenguk ke channel saya ini, Sewangi Atar. Jadi alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi lepas ni. Jangan pergi mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi melihat video saya ini, dan saya akan buka topik berkaitan dengan sakarat ataupun sakaratul maut yang kita sendiri akan tempuhi, yang kita sendiri tak tahu bila kita akan tempuhi sakaratul maut buat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, juga rakan media sosial saya yang dirahmati Allah, juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sendiri pun tak tahu tarikh kita mati. Kita tahu tarikh kita lahir, tapi kita tak tahu tarikh kita mati. Jadi alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Taala. Kita tengok balik dalam kitab, tidak disebut dalam hadis Nabi ataupun tidak disebut dalam Al-Quran mengenai tanda-tanda kematian seseorang. Tapi tuan-tuan, dikupas dalam kitab, tanda-tanda kematian bagi seseorang itu kita boleh lihat, iaitu apa dia? Iaitu keningnya telah jatuh. Bukan bermakna keningnya jatuh ke bawah, dan tak cuma keningnya tidak rata seperti mana sebelum ini masa dia hidup, dan juga hidung dia lembik, dan juga telinga dia pun lembik, dan juga bila tangan ni pun dia dah jadi lembik, ya. Dan juga kita akan rasa daripada bila tanda-tanda kematian tadi, sehari ataupun 2 hari, kita akan merasakan rasa sakit di antara tulang rusuk kanan pergi ke tulang rusuk kiri, ataupun tulang rusuk kiri pergi ke tulang rusuk kanan, ya. Rasa sakit yang teramat sangat, dan juga rasa denyutan tersebut, ya. Jadi bila mana kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam keadaan sakarat nanti, bila mana kita ni orang sendiri pun tak dapat nak lihat roh kita, tapi kita sendiri Allah Ta'ala buka hijab pada kita untuk melihat roh kita sendiri. Bila mana roh kita dicabut daripada kaki, daripada pinggang, daripada dada, daripada tekak, sehinggalah pada mulut, dan mata kita akan pandang ke atas. Bermakna bila mata kita pandang ke atas, maka kita mengikuti roh kita tadi, cuma jasad saja ditinggalkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kata para ulama, sakit sakarat yang paling ringan sekali, bagi saya itulah paling sakit sekali, yang paling ringan sekali adalah bila mana benda, iaitu dimasukkan cangkuk yang berduri masuk dalam mulut dia, keluar ikut lubang dubur, dan direntap dengan kuat sehingga usus, juga urat-urat serta tali perut terikat dan terkena pada cangkuk tadi. Wa na'udzubillahi min zalik. Itulah bebanan yang kita akan tanggung, sakaratul maut yang paling ringan sekali. Nabi sendiri pun kena sakarat ataupun sakaratul maut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya akan aktifkan balik YouTube saya ini, dan mengenai dengan tazkirah berkaitan dengan kematian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, harap bersama dengan saya sampailah habis video ni, insya-Allah, ya. Jadi hari ini saya nak kupas isu, iaitu apa dia? Iaitu apa makna jenazah. Ramai orang tak tahu apa makna jenazah. Sebenarnya disebut dalam kitab ni apa dia? Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi 2307, Kitab Zuhud An-Nasa'i 182, Kitab Jenazah Ibnu Majah 4258, Kitab Zuhud Ahmad 7865, dinyatakan sahih oleh Albani di dalam Sahih Al-Jami' 1210, ya, dalam kitab ni. Dan yang kedua pula, saya rujuk kepada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari 6416. Apa dia makna jenazah? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jenazah berasal dari kata janazah atau jinazah. Jenazah ni berasal daripada dua kata, jinazah ataupun jenazah.
Dua bahasa yang masyhur digunakan. Sebuah pendapat mengatakan bahawa jenazah digunakan untuk mayat, sedangkan jenazah digunakan sebagai peti untuk mayat. Pendapat lain menyatakan kebalikannya. Jadi ada dua pendapat menyatakan apa dia? Jenazah ni adalah mayat dan jenazah ni adalah peti untuk mayat. Banyak perbezaan kat situ, pandangan-pandangan daripada para ulama dan juga para ilmuwan berkaitan dengan jenazah. Yang pasti jenazah tu adalah sesuatu ataupun sesuatu jasad yang telah mati untuk dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi roh ni akan dikembalikan semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui beberapa tapisan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kedua, kita pergi pula berkaitan dengan apakah dianjurkan untuk sering mengingati kematian. Jadi apakah kita ni kena ingat kematian? Wajib ke tidak? Jadi jawapannya adalah wajib untuk mengingati kematian. Sebab apa? Sebab ada salah seorang daripada sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah benda yang paling elok sekali untuk aku ingat?" Kata Rasulullah, benda yang elok sekali untuk kamu ingat apa dia? Iaitu tentang kematian, pemutus kelazatan dunia. Jawapannya iya, kata para ulama. Dianjurkan untuk sering mengingati kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menjelaskan di dalam hadisnya, perbanyakkanlah untuk mengingati sesuatu yang meruntuhkan kenikmatan kematian. Jadi tuan-tuan, Nabi sendiri pun suruh kita untuk mengingati kematian. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kadang-kadang kita ni susah sangat dalam satu hari kita nak ingat mati. Kadang-kadang ada jenis orang yang takut untuk ingat mati. Walhal mati tu wajib untuk kita ingati, tuan-tuan dan puan-puan dan para hadirin dan juga para sahabat media sosial saya yang dirahmati Allah juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kena ingat mati dalam satu hari. Nabi sendiri pun berkali-kali ingat mati. Para ulama, tuan-tuan dan puan-puan, hari-hari ingat mati, sentiasa ingat mati. Tiap-tiap malam tuan-tuan, cubalah kita ambil tangan kita ni, ambil tangan kanan ni, letak atas dahi. Ingat, Allahu Akbar, tak lama dah aku mati. Kita kena ingat, kita kena melakukan amal ibadah pada malam ni seperti mana kita nak mati pada hari esok. Kena ada persiapan kematian. Kena ada persiapan untuk menjawab pertanyaan daripada muka dan nangki. Tapi ramai orang yang takut untuk mati, takut untuk ingat mati, sedangkan semua akan mati. Yang melihat channel ni adalah semua bakal jenazah. Saya sendiri pun akan mati dan tuan-tuan pun akan mati, tapi tak tahu tarikhnya bila, ya. Dan juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku dan berkata, ya. Jadi pada ketika itu dari Abdullah bin Umar, dia berkata bahawasanya Rasulullah memegang bahu dia, ya. Sambil Rasulullah beritahu, jadilah engkau di dunia ini sebagai orang asing ataupun musafir. Jadi Nabi beritahu, wahai Abdullah bin Umar, jadilah kamu orang asing ataupun musafir. Ada sebab Nabi kata begitu. Apa dia? Jadilah engkau di dunia ini sebagai orang asing ataupun musafir. Ibnu Umar berkata, dia tanya balik baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa? Ya. Jika pagi hari, maka janganlah engkau menunggu petang hari. Jika pagi hari, janganlah kamu menunggu petang hari, ya. Dan jika engkau berada di petang hari, maka jangan menunggu pagi hari. Gunakanlah kesihatanmu sebelum datang sakitmu dan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Jadi Nabi peringatkan kepada para sahabat tadi, iaitu Abdullah bin Umar, jangan tunggu dalam keadaan yang sia-sia tidak berbuat apa-apa. Itu maksud dalam tafsiran hadis ni, ya. Jadi ulama nukilkan di sini ataupun ulama bahaskan di sini, ya, ulama syarahkan di sini, iaitu Nabi tegur kepada Abdullah bin Umar tadi, iaitu sahabat Nabi tadi, jangan gunakan masa itu dengan sia-sia saja. Jadi kita kebanyakannya banyak menggunakan masa yang agak sia-sia. Apa dia? Kadang-kadang kita sibuk dengan handphone, kita sibuk dengan media sosial, kita sibuk dengan benda-benda yang tidak berfaedah, ya, hal-hal keduniaan. Sedangkan mati itu memutuskan kelazatan keduniaan. Jadi kita kena sentiasa
baca Quran, berzikir, ingat kepada alam akhirat, beriman kepada alam akhirat. Dan juga ramai tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kadang-kadang Allah uji manusia ni dengan kesibukan menguruskan hal dunia. Allah Ta'ala suruh kita letakkan akhirat tu dalam hati, dunia pada tangan. Bila kita meletakkan dunia pada hati, akhirat pada tangan, maka kita tak boleh nak manage. Sebab itulah kita kena letakkan, iaitu akhirat dalam hati, supaya kita takut dan kita beramal dan kita buat persiapan, dan juga dunia pada tangan. Sebab apa? Kita boleh menguruskannya, ya. Tapi ramai orang yang takut hilang dunia tapi tak takut hilang akhirat. Masya-Allah, wa na'udzubillah min zalik. Moga dijauhkan daripada kita supaya kita ni lebih takut kepada akhirat berbanding dengan dunia, ya. Okey. Jadi Nabi tegur lagi kepada sahabat tadi, iaitu kamu janganlah tunggu sihat kamu nak buat amal ibadah. Jadi esok dah sakit baru nak buat amal ibadah. Macam tuan-tuan kita tengok balik, ramai yang jemaah umrah kita ataupun jemaah haji menunggu hari tua barulah nak pergi haji. Dan ramai yang rakan-rakan media sosial kita ni ataupun rakan sahabat kita, sesetengahnya menunggu hari pencen baru nak datang masjid. Kononnya, tak apalah ustaz, kita tunggu hari pencen lah nanti barulah kita datang ke masjid. Tuan-tuan, salah tu tuan-tuan. Jadi bermula kebaikan tadi adalah waktu ketika muda. Sebab apa? Bila kita sakit esok, kita tak menyesal dah. Tuan-tuan, bayangkanlah sakitnya bila mana kita, sengsaranya bila mana kita tak dapat dan nak solat bila kita duduk dekat atas tilam, sakit atas kerusi, sakit lutut dan sebagainya. Jadi bila Allah Ta'ala bagi nikmat kesihatan, gunakan dengan cara yang baik nikmat kesihatan tadi. Jangan kita gunakan nikmat kesihatan tadi dengan berfoya-foya di dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Saya ingat lagi, ya, kata-kata para ulama. Dia kata apa? Dunia ni adalah penjara bagi orang mukmin ataupun orang Islam, dan juga iaitu dunia ni adalah syurga bagi orang kafir. Tapi syurga kita di mana? Syurga kita di alam akhirat esok. So kita akan dihisap di situ, tengok pada amalan kita baik ataupun buruk, ya. Jadi tuan-tuan, dan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Jadi Nabi suruh kita ready, jangan tunggu ketika bila mana nyawa dah sampai kat sini barulah Allahu Akbar, barulah nak bertaubat, ya Allah tolonglah hidupkan aku kembali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nak tahu tak, orang yang dalam kubur sekarang ni, dia tengah bermohon kepada Allah Ta'ala untuk dikeluarkan walaupun seminit, walaupun 5 minit. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi pada ketika itu Allah Ta'ala takkan bagi peluang dah pada mereka yang memohon dan meminta-minta dalam kubur esok. Sebab itulah kita tuan-tuan, bila kita ada masa dalam keadaan yang kita sihat, dalam keadaan yang kita tidak uzur, dalam keadaan yang kita muda, dalam keadaan yang kita masih lagi bernafas, gunakanlah masa ini untuk yang terbaik untuk diri kita, diisikan dengan amal ibadah yang mencukupi. Mana yang tak pernah lagi qada solat, mana yang tinggal solat, qada balik. Mana yang meninggalkan puasa dulu, qada balik puasa dia. Mana yang meninggalkan zakat dia, kembalilah semula ke pusat kutipan zakat ataupun tempat zakat untuk diserahkan wang kita untuk dinilai untuk dibayar zakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kata para ulama, tuan-tuan, bila dalam kubur esok kita tuan-tuan, iaitu apa dia? Malaikat ni akan bertanya kepada Allah Ta'ala, di manakah tempat untuk disoal kita pada setiap tubuh badan kita ni. Lalu pada ketika itu Allah Ta'ala beritahu, wahai Munkar dan Nakir, kamu bertanyalah kepada bahagian kepala si Fulan bin si Fulan tadi, iaitu di bahagian kepala kita terdapatnya solat yang kita buat. Tuan-tuan, jika sekiranya solat kita lengkap, kita qada solat kita, kita rajin tahajud malam, dan kita rajin solat dekat masjid, solat dekat surau, dan kita rajin menghidupkan solat-solat sunat, maka pada ketika itu akan bercahayalah di bahagian kepala kita, dan malaikat tidak akan bertanya di bahagian kepala. Lalu pada ketika itu malaikat akan beritahu kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, si fulan ni, jenazah ni, roh ni
sempurna di bahagian kepala dia, dia melakukan solat. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Tanya pula di bahagian kanan dia. Sebab apa? Di bahagian kanan kita ni terdapatnya apa tuan-tuan? Terdapatnya puasa yang kita buat. Kalau kita rajin puasa sunat Isnin Khamis, ataupun rajin untuk qada balik puasa, kita tinggal dulu beberapa tahun lepas, waktu ketika kita balik ataupun kita tinggal qada balik, maka pada ketika itu akan serilah, akan ada pendinding lah pada belah kanan kita. Jadi pada ketika itu malaikat akan berjumpa pula dengan Allah Ta'ala. Wahai Allah, di belah kanan dia ni berseri ada cahaya, aku nak tanya bagaimana pula? Lalu Allah Ta'ala kata apa? Tanya pula di bahagian kiri dia, terdapatnya zakat tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ramai yang culas bayar zakat. Zakat pendapatan, zakat harta, zakat gaji, zakat emas. Tuan-tuan, cubalah tuan-tuan pergi balik ke pusat kutipan zakat untuk kira balik zakat kita. Sebab tuan-tuan, dalam poket kita, apa yang kita simpan itu bukan 100% ataupun 100% bukan milik kita, tapi 50% lagi ataupun 30% lagi adalah milik orang susah ataupun orang yang betul-betul memerlukan, ataupun anak yatim tuan-tuan. Jadi bawalah gelang, emas, cincin, mana makcik-makcik yang simpan dekat dalam tanah tadi kan, dan keluarkan balik dan pergilah pusat kutipan zakat untuk timbang, tengok nisab dan juga haul berapa kena bayar. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini kadang-kadang ada juga yang simpan emas dia tuan-tuan, bawa ke masjid, bawa ke surau, bila wuduk tu nak tunjuk pada orang, penuh gelang kat sini, Masya Allah, jangan macam tu sekali. Dan sambil ambil wuduk tu, sambil kata, Allah janganlah bagi cicir gelang aku. Tiba-tiba tengah solat Allahu Akbar, tiba-tiba dia teringat pula gelang dia tercicir, dia batalkan balik solat dia, dia pergi jari balik. Sanggup. Sebab apa? Sebab cinta kepada emas, cinta kepada harta, hubud dunia. Yang tu wa na'udzubillah min zalik, moga dijauhkan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan pada ketika itu, setelah lengkap di bahagian kepala, di bahagian kanan, di bahagian kiri, lalu Allah Ta'ala kata benda, cuba kamu tanya di bahagian kaki pula dia, sama ada tak hubungan dia silaturahim bersama dengan jiran-jiran dia ataupun adik-beradik dia. Okey, lalu pada ketika itu malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya pula di bahagian kaki kita, adakah sempurna amalan-amalan sunat yang kita buat? Ada tak yang mampu untuk menopang kita, menjaga kita dalam kubur esok? Ditengok balik bahagian kaki, Allahu Akbar, banyak cahaya. Sebab apa? Sebab dia menghubungkan hubungan silaturahim dia bersama dengan adik-beradik dia dan jiran-jiran dia, dan dia tidak berburuk sangka. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah sayang kita dan Nabi sayang kita. Moga dengan pertemuan pada hari ini dalam YouTube channel saya, Semangat Atar, jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita akan berhenti seketika pada ketika ini, dan kita sambung lagi untuk vlog ataupun video yang akan datang, dan saya akan kupaskan isu-isu berkaitan dengan sakaratul maut dan juga hukum hakam kematian kita. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.